Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Sokongan semua lapisan masyarakat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai autisma dan memastikan mereka diberikan peluang yang saksama. Penanaman semula hutan dan penghutanan semula dengan sasaran 500,000 pokok menjelang tahun 2035 sedang giat dilaksanakan. Tiga pegawai polis dinaikkan pangkat atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat itu diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Turut berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin dan Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar. Tiga pegawai berkenaan dinaikkan pangkat ke penolong Pesuruhjaya Polis termasuk Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak, Rizkun International Hotel Gadong dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam mengadakan majlis iftar Ramadan bersama anak-anak yatim Darjah Pra dan Darjah 1 sekolah-sekolah agama seluruh negara. Majlis diadakan lewat petang kemarin. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan bacaan tahlil, doa arwah dan diselajurkan dengan penyerahan sumbangan derma kepada 125 anak yatim. Sumbangan tersebut antara lain bertujuan meringankan beban anak-anak yatim semasa bulan Ramadan ini. Sokongan ahli keluarga, rakan sekerja, majikan serta pihak berkepentingan lain termasuk penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan semua lapisan masyarakat adalah amat penting untuk meningkatkan kesedaran mengenai autisma dan memastikan kesemua individu yang berkelainan upaya diberikan peluang yang saksama untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia mengungsikan Kementerian Kesihatan akan sentiasa memerhatikan perkembangan semasa dalam hal yang berkaitan dengan autisme dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan sewajarnya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengungsikan Hari Kesedaran Autisme Sedunia disambut pada setiap 2 April dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu autisme dan memberikan mereka peluang yang sama bagi mencapai matlamat utama, iaitu meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Secara purata dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, di Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Kerong, lebih kurang 148 orang kanak-kanak didiagnosis mengalami autisme setiap tahun dan tren keramaian kanak-kanak yang mengalami autisme kian meningkat. Ke arah matlamat itu,
Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kementerian Kesihatan bukan sahaja menyediakan perkhidmatan pemantauan kesihatan secara regular tetapi juga memberikan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong perkembangan awal kanak-kanak autisma. Tema bagi tahun ini transformasi ke arah dunia yang neuro-inklusif bagi semua, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai sumbangan yang telah dan boleh dilakukan oleh individu autisma kepada masyarakat dan kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Sindrom autisme bukan halangan bahkan menjadi kelebihan buat seorang remaja autisme yang memiliki bakat memainkan alat muzik dan mempunyai daya kreativiti. Sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia hari ini, berita perdana malam ini membawakan kemampuan luar biasa remaja autisme Aliuddin Is Firas bin Zulfikar bermain organ dan melukis. Lebih mengkagumkan remaja istimewa terbabit tidak mempelajari cara bermain piano dari mana-mana guru, sebaliknya mampu memainkan alat muzik tersebut tanpa membaca nota. Bersama Siti Nurmaziah Jini untuk laporannya. Berusia 20 tahun, Aliuddin Is Firas dikesan mengalami autisma pada usia 3 tahun. Ibunya, Dayang Hajah Farida binti Haji Muhammad Taufik, berkata anaknya yang mesra dipanggil Firas merupakan seorang anak yang ceria, namun komunikasi dua hala agak terbatas akibat masalah mild autism yang dihadapinya. Menurutnya lagi, bakat seni Firas mula disedari seawal usia 14 tahun apabila Firas dilihat pandai bermain organ kecil. Mula-mula kami bagi organ kecil lah, macam kanak-kanak. Dia main, dia pandai. Kami heran lah, dia bolehnya, I want to buy a keyboardnya. Jadi dengan duit masa tu anugerahnya, jadi kami belikan dia keyboard. We buy the keyboard with his own money. Sekali katanya, I want to buy that-nya. Sekali bermain kami, dia juga pandai. Sekali dia macam malah dia practice, I think dia malah melihat YouTube, Google by itself. Kami terkajut. Padahal dah belajar, dah tahu kan key, dah tahu apa, malah ia boleh melukis the graph of the organ itu. Ia boleh memainkan lagu. Pernah masa di KK, kami suruh ada organ di sana, bermainnya lagu kakaknya ni. Kami terkajut. Jadi, itu start atutah kami lihat perkembangannya. InsyaAllah, masa ni, bila melihat perkembangan, ia ada keunikan dan ada bakatnya tersendiri, kami akan memasukkan ia ke music school. Selain pandai bermain organ, Firas juga mempunyai minat melukis karakter kartun dengan menjadikan buku komik sebagai rujukan. Lebih 500 karya lukisan sudah dihasilkannya. Penggunaan pen dakwat menyedahkan lagi bakat dan kreativitinya. Bagi Firas, lukisan adalah bentuk saluran yang membolehkannya meluahkan perasaan dan emosi. Dan ia boleh melukis, ia boleh membuat komik dan bercerita. Kalau apa yang ia akan rasa meluahkan sesuatu yang dalam rumah ni, ia marahkah, apakah marahkan ke indongkah kakaknya, he will do inside the comic. Kalau ia ada bercerita pasal kawannya pun, ia akan bercerita in the comic. Jadinya, ia caranya meluahkan apa yang what he wants. Ibu remaja istimewa ini merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada Firas. Katanya, ia membuktikan individu berkeperluan khas boleh memanfaatkan bakat mereka dan berpeluang untuk menyinar. Siti Nurmaziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Acara-acara keagamaan dan berkebajikan terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi meraih ganjaran pahala di bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Strategi kedua di bawah dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam iaitu strategi meningkatkan penyerapan karbon negara melalui penanaman semula hutan dan penghutanan semula dengan sasaran penanaman 500,000 batang pokok
menjelang tahun 2035 sedang giat dilaksanakan. Sejak pelancaran dasar tersebut oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BDNCCC pada tahun 2020, negara telah berjaya menanam hampir 80,000 pokok secara langsung menyumbang kepada usaha-usaha seluruh negara dalam mengekalkan biodiversiti dan menggalakkan pembangunan mampan. Meskipun penanaman pokok dianggap sebagai perkara yang membina dan bukan memudaratkan alam sekitar, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai aktiviti tersebut boleh memastikan supaya usaha senegara ini berjalan dengan cara yang lebih teratur dan terarah. Kalau diikutkan memandangkan kita ni cuma sudah menanam 80,000, jadi masih banyak lagi lah pokok yang perlu ditanam dan ianya melibatkan pelbagai agensi, bukan sahaja dari pihak kerajaan tetapi juga dengan pihak swasta dan juga orang ramai. Kami menggalakkan penglibatan belia melalui kegiatan sukarelawanan. Seperti contoh pada beberapa bulan yang lalu kami ada mengadakan aktiviti penanaman pokok dan ianya turut disertai oleh para pelajar daripada pelbagai institusi. Di samping menjadi strategi utama dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, usaha menanam pokok ini juga selaras dengan protokol hijau juga di bawah BDNCCC di mana ianya merupakan salah satu daripada elemen penting bagi mengurangkan jejak karbon. Okay, jadi secara average je lah, pasal macam lain pokok memang lain dia punya kiraannya, tapi secara average kami pakai 20 ke 22 kilogram karbon yang boleh diserap lah dalam masa setahun oleh pokok yang sudah dewasa. Jadi antara pokok-pokok yang sering ditanam, kalau sekiranya kami menanam di kawasan taman seperti di sini inilah, kami biasanya menanam pokok jenis bushida, tabibuya ataupun pokok ubah. Kedua-dua dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam dan protokol hijau bersama dengan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik berpotensi menjamin persekitaran lestari, salah satu daripada sasaran-sasaran hasil pencapaian kebangsaan di bawah matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Golongan kurang berkemampuan dan anak yatim terus diberikan perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini. Kelab Wanita Antarabangsa Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Besar. Penyampaian derma kepada lebih 120 anak yatim disempurnakan oleh Ungku Datin Hajah Fansah binti Haji Osman yang dipertua kelab tersebut. Juga hadir Puan Yang Terutama Humaira Regi Zuruki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong melalui bahagian kesejahteraan hal ehwal pelajar dan Persatuan Ibu Bapa Guru lewat petang kemarin juga mengadakan majlis huluran kasih iaitu penyampaian derma dan berbuka puasa bersama anak-anak yatim bagi pelajar sekolah berkenaan. Sumbangan derma kepada anak-anak yatim disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengagihan sumbangan berupa makanan asasi dan wang tunai antara lain bertujuan membantu, memeduli dan meringankan beban golongan yang memerlukan selain dapat memberi keceriaan dan kegembiraan kepada mereka dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh mubarak ini. Sementara itu, lebih 60 anak yatim di Kampung Tanah Jambu Salar, Kampung Salam Bikar, Kampung Manggis, Kampung Sungai Hancing dan Kampung Sungai Tilong menerima sumbangan derma. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Peladang, Kampung Tanah Jambu Salar. Juga diadakan majlis membaca surah Yasin dan doa tahlil bagi ahli-ahli Koperasi Persatuan Tiba, Kotiba yang telah kembali ke rahmatullah.
Derma disampaikan oleh Dayang Hajah Normah binti Haji Ibrahim, Timbalan Pengerusi Koperasi Persatuan Tiba Kotiba, dikendalikan dengan tanggungan berhad. Sumbangan sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan anak-anak yatim pada bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya nanti. Golongan mu'alaf di kawasan pedalaman tidak ketinggalan menyemarakkan bulan Ramadan yang penuh keberkatan dengan melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti keagamaan. Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis tadarus di dua tempat di Ulu Daerah Pelait kemarin. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Rombongan mula-mula mengadakan majlis tadarus di Sekolah Rendah Datu Maharaja Setia Dian, Kampung Sukang. Pengisian majlis, sembahyang fardu zuhur berjemaah, munajat Ramadan secara maya dan tadarus. Rombongan juga mengadakan majlis tadarus di Balai Ibadat Kampung Melilas, Ulu Belait. Antara pengisian majlis, penyampaian wakaf Al-Quran dan buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah. Kunjungan seumpama ini bertujuan untuk mengajak para mu'alaf sama-sama menghayati bulan Ramadan dengan melakukan pelbagai aktiviti keagamaan. Sementara itu, kira-kira 100 ahli Persatuan Pertiwi dari keempat-empat daerah menyertai Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi di Masjid Suri Sriwegawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Antara yang hadir, Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin, orang kaya Seri Setia, Datu Haji Muhammad Yusof yang Pertua Persatuan Pertiwi, dan Datin Hajah Fatimah binti Datu Seri Setia Haji Abang Razali, Naib yang Dipertua Persatuan berkenaan, serta ahli-ahli persatuan dari keempat-empat daerah. Majlis seumpamanya merupakan sebagai salah satu aktiviti tahunan persatuan selain bertujuan bagi menggalakkan membaca Al-Quran untuk menyemarakkan lagi suasana bulan Ramadan. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui bahagian pengakap wanita petang tadi menganjurkan projek jalinan kasih. Acara diadakan di Balai Ibadat Persekutuan berkenaan di Pribi, Gadong. Sebanyak 500 kontena bubur kacang diserahkan kepada Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Kemasyarakatan, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Keagamaan dan Pesuruhjaya Daerah Brunei dan Muara untuk diagihkan kepada Masjid Kampung Bribi, Surau Polis Gadong, Balai Bomba Bribi dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyerahannya disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam. Projek seumpamanya merupakan sebahagian daripada program Karnival 90 sempena 90 tahun pergerakan pengakap di negara ini. Persatuan Melayu Keriam Tutong ringkasnya pesaka lewat petang kemarin mengadakan majlis kesyukuran sempena penubuhan persatuan berkenaan ke-63 tahun. Majlis diadakan di Masjid Kampung Keriam, daerah Tutong. Atur cara majlis bacaan surah Yasin beramai-ramai diikuti dengan bacaan tahlil, doa arwah dan doa kesyukuran. Persatuan Melayu Keriam Tutong mula ditubuhkan pada 1 April 1960. Penubuhan persatuan tersebut antara lain bertujuan untuk merancang dan menyediakan aktiviti sosial, ekonomi, sukan dan keagamaan kepada ahli-ahli dan penduduk kampung berkenaan. Pameran Semarak Kebangsaan yang dikendalikan oleh Museum Teknologi Melayu Jabatan Museum kini berlangsung selama 6 bulan hingga 16 September 2023. Pameran dengan tema Calak Kebrunaian sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dinamik kebudayaan masyarakat di negara ini dan penglibatan orang Brunei dalam menghargai negara yang tercinta.
Antara yang dipamerkan Zon A, pewaris identiti bangsa yang mengetengahkan busana perkahwinan 7 puak jati Brunei. Busana tradisional yang dipakai oleh setiap puak adalah salah satu ciri kebudayaan bangsa Brunei yang menonjolkan keunikan budaya di negara ini. Juga dipamerkan Zon B, pencinta negara mengetengahkan persembahan padang yang disertai beribu-ribu orang dalam sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan pada setiap 23 Februari. Penglibatan seluruh lapisan masyarakat secara holistik menunjukkan usaha padu setiap individu dalam menyemarakkan sejarah kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Sepanjang bulan Ramadan dibuka setiap hari Sabtu hingga Khamis 9 pagi hingga 3 petang dan akan kembali beroperasi seperti biasa pada bulan Syawal. Expo Jualan Mubarak Fest ketiga di Bridex Jerudong, anjuran Battle Pro Marketing and Management Services berakhir hari ini. Expo memberi peluang kepada para peniaga untuk mengembang lagi perniagaan masing-masing. Pelbagai produk barangan antaranya pakaian, kosmetik, aksesori dan barang dekorasi rumah dijual semasa Expo 4 hari itu. Menurut beberapa pengusaha dari dalam dan luar negara, Expo tersebut bukan sahaja memberikan mereka peluang untuk mendekatkan diri dengan pelanggan, bahkan dapat memberi pengalaman menjadi seorang pengusaha yang lebih berani. Alhamdulillah, sambutan yang agak lumayan dan baik. Banyak je orang datang kemari and then visit our booth. Ia salah satu platform yang bagus untuk kami pengusaha tempatan, especially kami yang baru akan bergiat dalam bidang perusahawanan. Expo ni adalah langkah pertama kami untuk expose diri kami, siapa kami dan ini produk ini. Ramai yang datang macam, oh baru aku tahu barangan ni. Alhamdulillah, sambutan sangat-sangat menggalakkan, lebih dari apa yang kami jangkakan. Siapa kata sukan ekstrem seperti basikal gunung atau mountain bike tidak dapat dilakukan ketika sedang menunaikan ibadah puasa. Bagi penggemar sukan tersebut, bulan Ramadan dimanfaatkan untuk terus melakukan latihan rutin agar mereka kekal aktif. Kita ikuti laporannya bersama Haji Azizi Ahmad. Meredah kawasan hutan berbukit, curam dan berlumpur dengan kelajuan yang tinggi, sememangnya tidak asing lagi bagi pencinta sukan basikal gunung. Cabaran-cabaran itu memberikan keseronokan kepada penggemar sukan tersebut yang kini semakin diminati ramai. Meskipun mempunyai risiko yang tinggi, faktor keselamatan juga dititik beratkan bagi memastikan ia dapat dilakukan dengan selamat. I think as a sport, I think semua ada risiko lah. But in terms of macam this type of sport, memang risikonya lebih tinggi. And then the equipment, orang dah jauh turun-turun ayam lah, dah boleh turun-turun ayam. So mostly they will start off dari soft riding. Satu sudah meningkat diorang punya skill level, then we bawa diorang towards the track-track yang lebih mencabar lah. Kalau dibandingkan dengan sukan-sukan lain lah, macam ia mempunyai challengingnya terhadap mental dan fizikal, mempunyai adrenaline rushnya, seperti macam menguasai technical skill, cornering skill, banyaklah. Mungkin mesti ada passionnya lah. Kalau passion tadi macam minat terhadap sukan ni, yalah, you would slowly grow lah, grow your level, grow your skill. Umur bukanlah menjadi ukuran untuk meminati sukan basikal gunung. Ini terbukti dengan salah seorang daripada penggemar sukan ini merupakan warga emas yang berumur 62 tahun dan mula melibatkan diri sejak 2 tahun lalu. Paling syok, kesihatan, lomba, lompat, pedaling, itulah, paling syok lah. Kalau saya beritahu orang semua kalau akan main terbaik, jangan tu ekstrim. Macam main pedaling saja, jangan lompat-lompat lah. Kalau boleh, jangan. Kalau boleh, boleh. Ya, mas confident. Bagi mengekalkan tahap kecerdasan, para peminat sukan ini juga giat melakukannya semasa bulan Ramadan.
Menurut mereka, dengan terus aktif, badan akan sentiasa bergerak agar tulang, sendi, kesihatan minda dan fizikal berada pada tahap optimum. We won't do the macam hari-hari biasa ekstrim. Usually either kami membuat sebelah pagi benar atau sebelah petang macam dalam pukul 4 sampai pukul 5.30 macam tu. Tapi indah ekstrim lah, perlahan sejak asal berpaluh. Bersukan ni actually banyak bermanfaat lah supaya badan kita ni lebih aktif, cergas dan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lain lah pada bulan Ramadan ni lah seperti sembahyang, baca Quran. Meskipun berada dalam bulan Ramadan, kesihatan dan kecergasan diri perlu dijaga agar kekal aktif. Namun harus diingat, sukan atau aktiviti yang dibuat hendaklah memadai mengikut kemampuan diri dan tidak memudaratkan. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB.